An-nafyu fin nakirat wasyarti. Sama lah. Tambah sikit untuk kita faham tambahan lah sebagai additional. Man yaqtul mu'minan. Gitu. Dia fi siyaqi syarti an-nakirat fi siyaqi syarti wa fi siyaqi nafi tufidu al-umum. Bila kita baca Quran, benda ni yang akan menjadikan apa nama dia tepat kefahaman kita. Taqulu ma indi syai'. Aku tak ada apa. Apa dia? Duit, harta, tak ada syai'. Begitu. Melainkan dia kalau dia niat, itu lah takhsis bin niyah dia panggil. Wala rajula fid dar, tak ada orang lelaki di rumah. Makna dia ada perempuan, ada binatang, boleh jadi ihtimalat ihtimalat. Jadi bila Tuhan sebut la ikrah fid din, mutlaqul ikrah. Sama ada ikrah besar, kecil, tak boleh paksa dalam agama. Sebab itu, pernah saya cerita, Omar bimbang, orang takut masuk Islam kerana dia pengaruh. Masuk, biar masuk. Bukan kerana dia ada ketua, dia suruh masuk. Di liga dia panggil undue influence. Masuk ketua suruh masuk Islam, kita pun malu masuk agama. Sebab mutlak, sebab kita nak orang masuk Islam secara tawaan. Bukan pengaruh apa-apa. Masuk jangan rela. Baik. Faslun fi aqalil jam'i. Ini muskilah. Muskilah lughah, muskilah fiqhiyah. Lughah dia kata aqalul jam'i thalatha. Syafi syarak dia kata aqalul jam'i thaniyah. Dua. Ithnain dengan salat. Kesan dia sebenarnya jemaah lah. Bila ada jemaah, kita nak berapa orang nak dapat pada jemaah? Man salla fi jama'atin, 3 orang ke 2 orang? Maka berlakunya ta'arud lughah dengan syar'i. Jadi idza ta'arada syar'u wal lughah qaddima syar'u. Sebab Nabi mengatakan aqalul jama'ah ithnani. Jadi takdim bayan syar'i ke atas bayan lughah. Sebab semua ittifaq ahli bahasa dia kata aqallu jam'i thalathah. Tapi bila kita baca Quran yang tak menerangkan hukum syarak, maka dia 3 lah. Falaula nafara min kulli firqatin min ta'ifah. Ala aqal jam'i 3 orang. Apa lagi? Semua benda yang bila tak diterangkan angkanya oleh syarak, maka kembali kepada lughah. Jadi 3 orang. Jadi falaula nafara min kulli min ta'ifah 3 aqalul jam'i thalatha. Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumum idza raja'a ilaihim. Tapi tafsiran sebagian ulama Ibnu Atiyah dia kata apa? Sebenarnya at-tafaqquh fid din itu maksud dia liyatafaqahu fid din fil ma'rakah. Mana dia kena belajar dan masuk dalam ma'rakah sekali. Bukan macam kita duduk belajar di masjid tu, duduk asyik baca buku ya. Apa pun tak buat. Kerja pun tak, apa pun tak. Itu dia tak akan menjadi faqih hakiki. Dia kata ulama yang menjadi betul-betul faqih hakiki, idza khada fil ma'rakah. Makna dia kalau dia bidang ni, dia masuk industri ni lah. Kalau dia bidang pendidikan, masuk pendidikan. Dalam semua. Dia tak boleh hanya baca buku saja. Itu yang menjadikan tidak matang dalam membuat keputusan. Dan itu berlaku daripada sebahagian orang akademik dan sebagainya. Dia kena turun. Dalam semua bidang. Tengok bidang apa kita nak cakap lah. Misal kita nak bincang fiqhul jihad. So, tentu kita kena masuk juga jihad. Secara praktikal. Tentera dia macam mana. Jadi kita dapat maklumat. Kalau tak masuk pun duduk dengan mereka. Bertanya dengan askar. Apa masalah. Ni kita askar pun kita tak berkawan. Kalau kita tak masuk, kita kena duduk. Jadi mujalis mereka. Itu sebagainya dibuat oleh Imam Syafi'i dan sebagainya. Dia duduk di pasar, tanya orang ni, jadi dapat data. Jadi kelemahan golongan agama ini, bila dia duduk asing daripada orang. Jauh pula, duduk di pondok dan tak terdedah kepada orang. Dan terdedah pada isu, tak terdedah pada apa, kes. Akhirnya sebab kita batang, bila kita belajar kes, semua macam tu. Bila kita belajar sains, kita diberikan bahan ujian bab tanam pokok. Kita macam dulu kan kita ada kemahiran. Tapi masa tu tak tahu falsafah. Kita pun malas buat pokok, kita tak apalah, kita puluh kelas padahal yang tu yang akan fahamkan apa nama dia, orang panggil apa? Ilmu kita tu. Bagi practice make perfect tu.
Kita kalau kita belajar sikit, kita pergi kerja, ilmu tu jadi mantap. Berlainan dengan belajar banyak tak kerja, lupa. Kata kita belajar sembahyang, kita jadi imam di masjid. Terror, mesti terror je. Dia tahu time azan kiblat, dia akan menambah. Dulu kita belajar bab kiblat, tak pernah pun jaga masjid. Tadi tak tahu apa kiblat, puluh. Tapi bila kita dalam masjid setahun, 2-3 tahun, ilmu dalam masjid tu banyak. Menara dekat mana, azan kat mana, nak letak jenazah kat mana. Sebab kita duduk kat situ. Pergi pula jadi kerja tanah kubur. Kubur. Berapa sentimeter nak korek. Tanah tu macam mana. Pasal apa tanah ni tak boleh buat lahat. Selangor dia buat lahat, Kedah tak lahat. Tanam dalam kandar je. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, tanam dalam kandar dalam makruh. Melainkan lihat hajah. So betul ke tanah kita tu mencukupi hajah yang menjadikan kita boleh tanam dalam kandar? So, kita tanam mesti dengan tanah. Rasulullah tak buah kandar. Tanam dengan tanah. Sampai Aisyah kata apa? Berbahagialah mereka yang menabur tanah ke atas jasad Rasulullah. Tapi di Kedah semua berkandar kan? Kedah tu kan? Ayah anda pun berkandar. Macam mana? Itulah. Tu nak tahu tanah Selangor dengan tanah Kedah tu macam mana? Ada lahat lah? Itu dia kata. Siapa yang... Anak tak tahu. Kita tak tahu. Tapi bila berlaku ikhtilaf azminah dan amkinah ni, pasal apa Selangor dia boleh buat lahat? Dia tanam, sebab kat anak buat lahat. Lihat, di tepi tu, dekor itu lahat lah. Ya. Semua tanam menang dah. Ya buat. Lah ni guna traktor okey. Itu saja. Itu saja ilmu dah. Mandi jenazah, ilmu. Macam-macam kita. Bila keluar darah, keluar apa patut kita buat. Kalau kita baca kitab terang, tapi bila main blur. Lahli, makcik tu tak tahu apa yang cuci. Dia ada ribu mayat dah dia buat. Mengaji Azhar ni, baca kitab pram bagi mayat ni ketak. Kau rebah apa? Ni pasal apa ustaz rebah ni? Ustaz saya memang suka pita, padahal takut. Makcik duduk kampung tu tak belajar kitab minhaj apa pun. Dia main, dia terror tu dia. 1000 mayat dah dia urus. Tak apa masalah. Jadi, ilmu tu dia kena masuk. Dia masuk tu dia jadi kuat. Dalam bidang apa pun. Kalau tak masuk tu dia separuh. Dia tinggal separuh je. Boleh jadi hebat tapi dia tak rasa. Sebab itu bila kita nak buat satu keputusan, kita kena berkawan dulu. Dengan orang tu. Sampai kita tahu. Apa yang dia bincang sebenarnya. Lepas tu kalau ustaz-ustaz masuk perniagaan, masa tu baru dia tahu. Kalau tak semua haram dia. Macam Hasan Al-Basri. Bila orang minta dia bebaskan hamba, khutbah Jumaat, masa tu hamba saya dizalimi. Jadi hamba-hamba pergi jumpa dia. Jadi minggu pertama dia tak bebas lagi. Dia pergi beli hamba. Minggu kedua dia tak bebas lagi. Dia tak ceramah lagi. Dia baru bebaskan hamba. Minggu ketiga baru dia khutbah Jumaat. Dia suruh masyarakat bebaskan hamba. Sebab yalah bila kita beli hamba nak perasaan nak jual itu berat. Tapi bila dia buat macam tu, dia tahu kaedah tu, dia cerita kepada orang boleh follow. Lepas tu kalau kita nak tahu benda-benda cabaran, kita masuk try. Yang tak nak tahu risiko saham, main saham dulu. Jatuh pun kita tahu, rupanya macam ni. Tapi jangan banyak sangat, bodoh atau je lah. Sudah 100 ribu macam orang tua-tua yang kena tipu tu, teruk, teriak. Bodoh RM100, RM300. Yang sana ada banyak pelaburan emas. Kan? Bank Muamalat buat, Afim Bank buat. Bank Rakyat pun buat juga. Macam-macam bank buat. Try masuk dulu. Beli emas 1 gram, tengok sebulan macam mana. Tadi, siapa cerita? Siapa cakap tadi bank? Dia untung RM20. Ustaz cerita? Ustaz cerita lah. Ustaz memang Ustaz. Apa ada main emas lah. Baru tahu nak cerita ke orang macam mana, betul tak? Kalau kita baca kitab nak cerita lain, transaksi berlainan. Ustaz kata tak ada ijab kabul. Tulis je. Nampak tak? Di situ kita nampak fiqh tu lain.
Buku ni panduan je, tapi praktikal dia adalah mungkin melihat kepada uruf tijari. Dia panggil apa? Al-ma'ruf 'urfan kal masyruti syartan. Baik. Fa idza warada lafzul jam'i ka qawlihi muslimun wa rijalun minal mu'minina rijalun. Berapa orang sahabat dalam tu? Paling kurang 3 orang yang betul-betul masa perang Ahzab tu depa sadaqu ma'ahadullah alaih. Humila ala thalatha. Paling kurang 3. Wa min ashabina man qala ithnani wa huwa qawlu Malik wa Ibn Daud. Apa ni? Wa Naftawi. Ini saya tak kenal. Ulama mana ni? Wa ta'ifati minal mu'minin. Minal mutakallimin. Mereka beranggap sedemikian. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Wa dalilu ala ma qulna anna Ibn Abbas ihtajja ala Uthman fi hajabil ummi bil akhawain. Oh, ini masalah lurah masukkan dalam faraid, iaitu ibu terhijab dengan 2 adik-beradik. Hijab ini hijab terih naqis ke ataupun hijab mutlak terih? Qala laisal akhawan ikhwatan fi lisani qaumik. Bukanlah 2 adik-beradik itu adik-beradik yang disebut 3 ikhwah dalam bahasa Arab kamu. Ibn Abbas kata pada Uthman. Ibn Abbas ni mujtahid mutlak. Alim sah. Faqala Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, la astati' an anquda amran kana qabli. Aku tak mampu nak batalkan. Benda ni dah lama dah, sebelum aku jadi pemerintah dah diamalkan dah. Wa tawarathul annas, orang ramai pun tawarus secara praktikal. Wa madha fil amsar, dan telah diamalkan oleh seluruh penduduk-penduduk Islam yang ada di zaman Osman lah. Baghdad, ketika itu Yaman, disebut sebagai Al-Amsar, negara-negara yang ada umat Islam di situ. Fadda'a Ibn Abbas, dia kata al-akhawain laisa bi ikhwah. Ikhwah 3. Tapi ini pandangan Ibn Abbas lah. Tapi di sana ada lurah disebut itlaqul muthanna wa iradatul jama'i pun ada. Tuhan sebut 2 tapi nak 3. Nak jamak. Pun boleh berlaku. Jadi Ibn Abbas berpendapat bila di hijab disebabkan 2, sebab Al-Quran sebut ikhwah. Wali ikhwatin. Jadi dia punya hijab naqis kan? Ana pun tak ingat faraid. Bila ada ikhwah, betul naqis lah. Dia bukan hijab mutlak. Asal ibu dapat berapa? 1 per fali ummihi sudus. Bila sudus 1/3. Bila ada ikhwah, jadi sudus kecil lagi. Tapi Quran sebut ikhwah, tiba-tiba akhawain. Uthman ambil akhawain pun 3 juga. Jadi Ibn Abbas berhujah, Uthman, kamu orang bahasa Arab, pakar bahasa Arab. Akhawain bukan ada ikhwah. Tapi dia kata, nak buat macam mana dia kata? Tawaratahul muslimun, orang Islam semua pakai benda tu. Ijma' fi'li dia kata. Nampak? Usul fiqh dah ada dah. Di zaman para sahabat, cuma dia tak dibukukan je lah. Sebab itu kita tak kata Imam Syafi'i ni orang pertama yang tahu usul fiqh, orang pertama yang tulis. Bil ijma' yang tulis usul fiqh. Sebab ilmu usul fiqh ni, ulama kata ilmu tabi'i. Apa maksud ilmu tabi'i? Bila turun syariah, usul fiqh tu pun turun sekali. Dia macam tu gambaran dia. Dia turun sekali. Cuma bukan turun dalam bentuk buku. Secara tabiat dia ada dalam dunia alam tabiat. Macam ilmu sains lah. Orang jumpa kaedah fizik, kimia. Benda tu bukan mereka buat. Benda tu ada dalam alam. Cuma mereka bawa keluar ilmu-ilmu dalam yang benda tak nampak ghaibiyat ni ditulis dalam buku. Jadi orang faham lah. Cuma mereka termkan lah. Ilmu fizik kita pun tak faham dia tulis. Tulis apa? Tu apa benda tu? Tapi orang yang tahu benda tu, dia tahu dah. Kiraan, tenaga dan sebagainya. Kimia lagi dia tak faham. Apa dia cerita kimia ni. Tapi boleh buat bom. Kita dulu pandai juga ilmu kimia. Ilmu bom-bom ni, mercun je lah. Buah dalam tin. Simpan bawah tanah. Tapi kena duduk jauh, kena putus tangan tu. Bukan apa, sorok dengar. Dia punya suara dia kuat.
Macam motor. Korek punya korek. Motor kecil lah. Tapi korek tu macam motor 1100 tu. Boleh tengok motor kejut. Oh, itu zaman muda-muda. Lah orang tak mau ada motor-motor macam tu. Orang nak motor macam Ustaz Syakur. Ustaz Syakur tak ada. Motor-motor besar. 1100 lah apalah. Fa'aqarahu Osman. Osman akui. Cuma masalah dia bercanggah dengan ijma' tu je. Bila bercanggah ijma' dengan lughah, utamakan ijma' lah. Mana ada takhsis. Ala dzalika. Ni ada sini tak sebut. Wa innama i'tadzarahu bil ijma'. Jadi kita sendiri keluarkan kaedah. Idza ta'aradal ijma' wal lugha quddima al ijma'. Itu yang berlaku di dalam ayat Quran semayang. Quran sebut apa? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kita baca ikut lughah, bila kita ambil wuduk? Lepas semayang, ustaz. Habis semayang mau ambil wuduk. Sebab idza qumtum maksudnya fi'il madhi. Selesai semayang. Tapi ijma' menyatakan di sana ada hazaf. Dalam iqtidha ai idza aradtum an taqumu ila shalah. Kalau tak ada ijma' tu, sah semayang, ambil wuduk selepas semayang. Nah, sebab itu pentingnya ijma' di dalam sumber rujukan. Sebab dia boleh mengontrol. Di sini, riyab. Makna dia ketika itu, mungkin Ibnu Abbas tak perasan ijma' berlaku. Jadi Osman, dia pemerintah. Kata saya, ini follow Abu Bakar, follow Umar. Ijma' turun-temurun. Jadi Ibnu Abbas pun terima. Wali'annahum farraqu bainal wahidi wal itsnain wal jam'i. Semuanya berbeza. Nak mendalami isu ni kena baca kitab Al-Furuq di Ibni Tha'alabi. Memang kena baca kitab tu. Dia sebut apa? Man ahabballaha wa rasulah sarafa himmatahu ilaiha. Siapa yang cinta Allah dan Rasul, dia pulun sungguh bahasa Arab. Mana dia himmah dia tu diguna pakai untuk belajar bahasa Arab. Dulu mi'yar cinta Tuhan melihat kepada siapa yang kuat bahasa Arab. Dia lah tak boleh lah. Allah ikut tarekat. Ya. Baik. Faqalu rajulun wa rajulani rijalun. Ay rajulun. Rijal maksud rajulun. Jaa rajulun wa rajulun. Maka dipendekkan jadi rijal. Itu ya tujuannya. Falau kana al-ithnani jam'an kasalasa lama khalafu bainahuma fil lafzi. Kalau benda itu sama, tak ada lebih mukhalafah. Ini saja yang ada dalam bahasa Arab. Melayu tak ada 2 dan 3. Dia satu dan kemudian jamak. Bahasa orang putih pun plural, ramai, kemudian singular satu. Arab tiba-tiba dia ada mufrad, kemudian musanna, kemudian jamak. Itulah kelebihan bahasa Arab. Wallahu a'lam. Mari kita sambung. Isbatu syirati al-umum wa bayani muqtadahu. Kita baca tuntutan. Dia jadi apa sebenarnya? Ini bagus sangat perbincangan ni. Habis malam ni insya-Allah, kemudian kita akan sambung isu kaedah fiqhiyah. Wallahu a'lam. Ada apa-apa?